Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To be honest dengan anda, saya berat sikit nak buat video ni. Bimbang orang tuduh saya kacau periuk nasi dia. But saya tengok benda ni makin lama makin parah. Bila join live TikTok ada beberapa kedai, beberapa penjual yang bagi info yang salah kepada pengguna. Saya tak pastilah mereka ni betul-betul tak ada knowledge atau sengaja bagi info yang salah asalkan produk mereka laku keras lah. So video ni macam satu teguran dan juga cara saya nak kongsikan dengan anda cara terbaru untuk anda tahu laptop mana yang patut anda beli pada tahun 2023. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okey guys, supaya anda clear dengan message yang saya nak sampaikan dalam video kali ini, saya bagi satu contoh yang saya tonton sendiri dengan mata kasar saya. Dalam satu live, seorang pekedai komputer ni, dia jual laptop Lenovo ThinkPad refurbished yang spesifikasi dia Intel Core i5 4th Gen, ada integrated Intel HD punya graphic card. Actually, spesifikasi dia tak ada masalah. Yang jadi isu bila mana penjual ni, dia claim yang itu adalah sebuah laptop gaming, boleh main GTA 5, boleh main Valorant dengan setting paling tinggi tanpa ada sebarang masalah. Itu isu dia. Macam saya bagi tahu ketika intro tadi, saya tak pastilah pekedai ni betul-betul tak ada knowledge ataupun dia sengaja bagi misleading punya information supaya produk dia laku keras. Ketika tu saya tengok views dia gila tinggi, which is saya sendiri pun tak boleh nak dapatkan views tu dekat TikTok. Lepas tu dia punya komen masuk bertubi-tubi. Sebenarnya saya nak komen tegur dia, tapi itulah, saya bimbang orang tuduh saya kacau periuk nasi orang kan. So dari kes ni sebenarnya macam saya bagi tahu, dia punya spesifikasi tu tinggi. Dia pakai i5 4th Gen, which is sangat bagus kalau anda dapat beli pada harga bawah RM1,000 Malaysia. Tapi nak claim dia sebagai sebuah laptop gaming adalah satu info yang sangat-sangat salah. Saya ada tanya Acer, saya ada tanya Asus, saya ada tanya Lenovo dan brand-brand lain, apakah definisi sesebuah laptop gaming? Bagi mereka ada dua benda yang sangat-sangat penting. Yang mana pertama, spesifikasi dia tu mesti mantap dan ada dedicated graphic card. Yang kedua, dia punya cooling system. Okey, kita pergi yang pertama dahulu. Spesifikasi yang mantap tu, of course, dia punya prosesor mestilah Intel Core i5 dan ke atas, dan juga ataupun Ryzen 5 dan ke atas. Lepas tu dedicated graphic card. Basically kita punya laptop ataupun kita punya PC tu ada dua jenis graphic card. Yang pertama kita panggil sebagai integrated graphic card dan yang kedua kita panggil dedicated graphic card. Integrated graphic card ni biasanya dia dah datang dengan prosesor tu. Tujuan dia bukanlah untuk kerja-kerja grafik yang berat, tapi sekadar untuk tunjuk display kepada kita. Maybe bolehlah anda nak main game-game yang ringan macam Valorant ataupun Overwatch sebab dia pakai prosesor kan. Tapi itu pun bukanlah satu setting yang gila-gila tinggi. Anda tak boleh nak main dengan high setting full HD smooth gila. No, maybe boleh mainlah dengan low setting. Manakala satu lagi kita ada dedicated graphic card. Satu graphic card yang dibawa masuk khas ke dalam laptop ataupun PC dengan tujuan, dengan kerja fokus kepada grafik semata-mata, videografi ataupun image grafik itu sendirilah. So dari situ kita dah faham ada dua jenis graphic card untuk kita punya laptop. So untuk gaming dia mesti ada dedicated graphic card. Bawah dedicated graphic card tu dia ada tiga pula graphic card yang dibuat khas untuk gaming. Yang pertama kita ada Radeon, yang kedua kita ada Nvidia MX series, lepas tu kita ada Nvidia GTX RTX series. So Nvidia MX series ni yang paling basic. Dia bolehlah buat kerja yang berat sikit berbanding dengan integrated punya graphic card. Tapi kalau nak go for gaming yang betul-betul tu, sorry to say, dia tak mampu bawa lagi. Contoh MX410, MX320. So itu contoh Nvidia MX series lah. Mobile series punya graphic card dari Nvidia. Yang lepas tu kita ada Radeon. Radeon ni ada yang power, ada yang tak power. Lepas tu kita ada
Nvidia RTX dan juga GTX series. Basically yang mana lagi bagus? Dia bergantung kepada model. Ada model Nvidia lagi bagus dari AMD, ada model AMD lagi bagus dari Nvidia. But itu adalah point yang pertama. Untuk kita define satu-satu laptop gaming, kita kena tengok dulu dia punya graphic card tu apa. Dia pakai integrated ke dedicated graphic card? Itu yang pertama. Kalau dedicated graphic card, dia pakai graphic card yang mana? MX series ke, GTX series ke, ataupun Radeon? Ini yang kita kena tengok lah. Yang kedua tentang cooling system. Kita boleh tengok ada beberapa laptop gaming yang mana dia punya kotak, dia punya chassis, dia punya shell ni tak nampak gaming langsung. Sebagai contoh, Lenovo IdeaPad 3, Lenovo IdeaPad Gaming 3. Design dia memang tak ada gaming langsung, tapi tengok dia punya spesifikasi, tengok dia punya cooling system, itu adalah sebuah laptop gaming lah. Jadi kita kena tengok cooling system dia pakai macam mana. Macam mana kita nak tahu laptop tu dia cooling system dia bagus? Sifir dia senang saja guys. Anda pergi dekat website, anda tengok. Kalau sebab nak buat satu cooling system yang bagus ni, dia perlukan R&D, dia perlukan duit yang banyak. Bila perlukan duit yang banyak, biasanya brand tu akan highlight gila-gila dekat website dia. Kalau anda pergi dekat website, anda search dia punya model, dia tak ada cerita apa-apa tentang cooling system, bermaksud yang itu memang bukan laptop gaming lah. Basically ada dua benda ni. Alang-alang tu saya teringat satu kisah lama yang saya mula-mula masuk kerja dekat Mona Lisa 2013. Saya pergi dekat Lawyat untuk belajar dengan bos-bos dekat sana, tauke-tauke, lauban-lauban dekat sana, macam mana nak jual laptop sehebat mereka, sebanyak mereka. Basically mereka bagi tahu yang jual cost to cost, jual harga cost, tak payah ambil untung atas sebiji laptop. Dan saya tanyalah macam mana nak dapatkan untung dari sebiji laptop, sebab kita adalah pekedai, kita buat bisnes, kita bukan buat amal kebajikan, bukan bagi cost to cost kepada pelanggan kan. Mesti kita nak untung sikit sebab nak bayar sewa, nak bayar pekerja dan sebagainya. Dia bagi tahu untuk dapatkan keuntungan tu kita kena upsell, kita kena jual benda lain. Contoh kalau kita jual laptop ni, kita kena offer kepada customer beli Microsoft Office. Dan ada satu trik yang mereka ajar saya, iaitu jual RAM HD. Saya macam pelik sikit, mana ada RAM HD kan? Mana ada RAM HD? Yang kita tahu ada RAM 8GB, ada 16GB, ataupun mungkin kelas-kelas RAM tu sedikit berbeza, modul dia berbeza. Tapi RAM HD dengan bukan HD ni macam tak ada. Kalau RAM gaming dengan bukan gaming tu kita faham lah beza dia antara dia punya speed, lepas tu dia punya cooling system, dia punya heatsink dan sebagainya. Tapi RAM HD dengan non HD ni macam pelik kan. So saya tanya apakah RAM HD. So dia bagi tahu yang RAM HD ni dekat dia punya RAM tu dia ada 8 die. Dia ada 8 warna hitam tu lah, apa IC kan, orang kata IC tu. So itu adalah RAM HD. Manakala RAM yang bukan HD adalah 4 die. Obviously benda tu menipu lah, tapi itulah yang diamalkan oleh mereka ketiga tu. Saya tak kata sekarang, tapi ketiga tu itulah yang diajar kepada saya. But of course sebagai seorang Muslim saya tak ada buat lah benda tu kan. Sebut tentang RAM, kalau anda ingat dulu memang ada, kita kata satu fahaman bila orang tanya macam mana nak lajukan sesebuah laptop, macam mana nak lajukan PC, orang akan bagi tahu oh kena tambah RAM, kena tambah RAM. But luckily 2023 ni orang kita dah faham sikit lah apa function RAM, apakah dia bagaimana dia berfungsi. So kita tak ada dengar lagi lah orang kata kalau nak lajukan laptop, nak lajukan PC tambah RAM, which is sebenarnya nak kata tambah RAM lajukan laptop tu adalah totally salah. Tak juga, betul. Kalau laptop kita 4GB, kalau kita upgrade ke 8GB, dia akan bagi satu kesan signifikan dari segi kelajuan, sebab laptop kita dah boleh start multitasking. Bila multitasking, so kita boleh buat banyak kerja lah. Tapi kalau kita nak kata 32GB, kita upgrade ke 64GB untuk dapatkan speed yang laju, itu memang salah. Untuk dapatkan speed yang laju, of course kita kena tambah SSD, kita kena tukar storage kita, dan kita tukar kita punya processor. Dengan cara itu kita dapat satu laptop ataupun PC yang laju. Okey, itu yang saya tak tahu dah itu poin yang keberapa. But untuk tahun 2023, kalau anda macam confused bawah RM4,000 Malaysia, laptop apa yang patut anda beli untuk gaming, sebenarnya anda tak perlu nak tanya pekerja pun. Sekarang kita boleh guna bantuan AI, kita boleh guna ChatGPT. Okey, jom saya tunjuk. ChatGPT ni adalah AI, but of course kalau anda ada duit anda boleh beli dia. Ada banyak lagi function yang anda boleh guna bila anda beli dia. Sekarang contohlah, saya kata saya ada bajet, boleh recommend laptop RM4,000 ke bawah untuk gaming dalam pasaran Malaysia sekarang. Tapi saya nak recommend 3 laptop.
So dia akan jawab kepada kita, dia akan fikir berikut adalah beberapa rekomendasi bla bla bla. Asus TUF FX, kita tengok dia punya spesifikasi dia bagi, which is kalau tengok Ryzen 5 ni, anda tengok Ryzen 5 dengan GTX 1650 kita boleh dapat 3500. Saya rasa kita boleh dapat lagi murah sebenarnya, but roughly tepat lah apa yang dia recommend kepada kita. Yang ni pun nampak macam tepat. Okay, Lenovo Legion 5i tengok spesifikasi dia pun sama. Okay, let's say kita nak kita tertanya-tanya macam kita berkenan dengan Acer Nitro 5 tu. Acer Nitro 5 Nitro 5 tu boleh main game latest macam Hogwarts tak? Hogwarts. Kita direct je tanya dia akan cuba bagi rekomendasi. Dia okey, dia bagi tahu boleh main Hogwarts Legacy. Laptop ni dilengkapi dengan kartu grafik okey bla bla bla. So kita dah dapat satu recommendation dari ChatGPT. Apa yang dia recommend kepada kita ni tak adalah tepat 100%. Sebelum saya record video ni, saya dah test sekali. Dia ada bagi recommendation, tapi dia punya recommendation tu tak berapa tepat. Macam i7 GTX 1650 dia bagi tahu yang harga dia 3600 macam tu. Sedangkan laptop tu kalau kita tengok dalam pasaran sekarang, harga dia dalam 4500 ataupun 4300 lah. Dia ada salah dia, tapi kita kata membantu, sedikit sebanyak membantu anda sebelum anda pergi tanya penjual-penjual lah. Apa-apa pun saya harap anda dapatkan info yang betul sebelum beli apa-apa laptop. Walaupun harga bawah RM1000 Malaysia. Bukan murah seriously. Nak cari duit RM10 ni memang susah. Saya buat video YouTube hari-hari non-stop, hari-hari. Saya punya income bulanan hanya RM2,500 Malaysia. Tolak dengan gaji Adli, sebab kita orang partner kan, tolak gaji Adli lagi, memang dapat sikit gila kot. Luckily saya ada income dari tempat-tempat lain, so bolehlah survive. Cuma nak bagi tahu kepada anda, nak dapatkan RM10 untuk 2023 ni memang susah gila. So anda kena hati-hati, pastikan anda tak tertipu dengan siapa-siapa. Itu saja dari saya. Saya harap video ini membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Jumpa lagi.